العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengatur syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah inayahnya dan izinnya dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi melalui jalan Ibnu Huzaimah mengatakan bahawa awwaluhu rahmatun wa maghfirah wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu yadkhulu minan nar. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya dhaif, maknanya sahih. Hadirin rakan-rakan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebentar tadi menunjukkan kita sekarang berada dalam naungan rahmat Allah. Walaupun keyakinan kita bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala melaut dan luasnya bukan hanya setakat pada bulan Ramadan, tetapi luas dan melautnya rahmat Allah Subhanahu wa taala melangkau daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi walaupun rahmatan Allah luas, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan garis-garis panduan supaya manusia dan orang-orang yang beriman biarlah terlatih dengan minda rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan memikirkan bahawa dia berada dalam suasana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu letak dalam minda pemikiran umat manusia, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang merupakan madrasah Ramadan yang dipenuhi dengan berbagai-bagai aneka amalan dan berbagai aneka pahala yang melalui waktu, masa dan tempatnya telah Allah kurniakan beberapa kelebihan-kelebihannya. Terutamanya jelas dalam ayat Al-Quran, jelas Allah menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Allah mengkaitkan waktu dengan istighfar. Maknanya pada waktu sahur mereka beristighfar. Bermakna di sini Allah meletakkan bahawa kemuliaan pada waktu sahur itu untuk kita beristighfar. Jelas dalam bulan Ramadan pada waktu-waktu, pada saat, minit dan tempatnya telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kelebihan-kelebihan tersebut. Rebut dan ambilkanlah peluang ini untuk mudah-mudahan kita dapat mempertajamkan agama kita dalam bulan Ramadan. Terutamanya mempertajamkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fiqhnya. Mentajamkan syariat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita memahami bahawa Islam hanya berada pada tempat-tempat yang tertentu. Mempertajamkan syariat Allah bukan hanya Islam berada pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Contohnya sekarang kita faham bahawa Islam ada di masjid, Islam hanya ada di surau, Islam hanya ada di tempat-tempat tahlil ataupun tempat-tempat yang orang panggil budaya-budaya. Tidak, Islam sangat luas. Setiap aktiviti hidup kita mesti dipenuhi dengan Islam, mesti diyakini dengan amalan-amalan Islam. Sebab itulah syariat Allah Subhanahu wa taala, setiap aktiviti dan tindak tanduk kita mestilah berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jelas kepada kita perlu pertajamkan
dalam bulan Ramadan ini berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya berkaitan dengan solat. Sebagaimana yang disebut dalam semalam, tazkirah semalam. Solat kita kadang-kadang angkat takbir, letak tangan, kadang-kadang letak atas dada. Sebab berdasarkan hadis Nabi kata tangan atas dada. Kalau tangan atas dada, tangan atas dada. Atas dada macam mana? Sebab itulah hadis sahih, tapi maknanya tidak jelas. Hadis sahih sebagaimana Al-Imam Dostoyevsky Al-Qardawi mengatakan bahawa hadis itu sahih, tapi maknanya tidak jelas. Baik kita mengambil hadis-hadis yang jelas, pemahamannya riwayat oleh Imam Muslim mengatakan di antara pusat dengan bermakna jelas ini di sini tak di sini. Jelas. Kita sekarang confuse tentang amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita letak ditiru orang duduk letak atas dada macam mana atas dada? Sini bukan atas dada, sini depan dada. Kalau atas dada mesti letak atas dada. Situ dia itu berbahasa. Sebab itulah kita memahami sunnah biarlah pada tempat yang betul-betul. Nabi SAW berkaitan dengan fiqh solat, berkaitan dengan fiqh masyarakat, sebagaimana disebut oleh tuan yang dihormati YDP semalam, YDP semalam. Mana fiqh masyarakat? Kita memahami kondisi keadaan masyarakat memerlukan kepada ilmu. Ilmu berkaitan dengan fiqh. Apa saja fiqh yang membuka ruang-ruang syariat Allah Subhanahu wa taala. Fiqh tahaluf siasi di antara. Fiqh tahaluf siasi yang mana jelas sekarang kita berkonfus ya. Perlu kita faham bahawa fiqh siasi ada dalam orang panggil fiqh tahaluf siasi ada dalam sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wakilnya kadang-kadang tidak sama dengan keadaan Rasulullah, tapi wakilnya berlainan, tetapi asasnya sama dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diputus oleh ijma' para ulama. Yang mana telah jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "La tajma'u ummati 'ala ad-dhalal." Umat aku tidak akan berkumpul untuk berada dalam kesesatan. Bermakna di sini bahawa keputusan ijma' merupakan keputusan yang paling tinggi. Kadang-kadang kita menilai dengan pandangan nafsu kita. Kita mengatakan itu bertembung dengan pandangan-pandangan syar'i. Sedangkan kalau kita menilai dari sudut nas-nasnya, jelas kera'ian daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ijma' dan syura' jelas mengatasi segala bahawa daripada pandangan kita yang bersoal. Sebab itulah kita perlu melihat fiqh dengan secara tajam, pemahaman yang betul-betul, bukan hanya memandang dengan hawa nafsu kita. Apabila kita melihat secara ijma', hormati dan ra'ilah ijma' tersebut. Kerana ijma' telah diputuskan daripada Allah Subhanahu wa taala dan telah dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kes, dalam keadaan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana bermusyawarah di kalangan sahabat-sahabat, ada di kalangan sahabatnya, kita berperang ya Rasulullah, kerana ini jelas daripada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita mesti gunakan taktikal kita. Walaupun secara sirahnya ketepatan dari sudut orang panggil hadisnya, tapi mafhumnya saya mengutip dan mengambilnya di sini. Mengatakan ada sahabat mengatakan bahawa kita menggunakan taktikal. Dari sudut di sini dua perbandingan keadaan pandangan dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang paling dekat dengan nas Al-Quran dan hadis? Jelas berperang lebih dekat dengan nas tersebut. Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil pandangan tersebut? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pandangan yang mana taktikal, mana yang dipersetujui di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dan jelas bahawa bukanlah keadaan individu yang melebihi. Apabila diputuskan ijma' dan diputuskan oleh syura, jelas bahawa kita perlu berpegang dengan syura daripada pandangan kita bersuara. Ini fiqh ta'al siyasi ataupun fiqh syura, fiqh ijma'. Kita perlu faham di sini bahawa kita boleh menafi dan menidakkan dalil-dalil yang telah diputuskan.
Kalau kita tidak dapat memahami fiqhul ijma', fiqhul syura, maka kita tak dapat. Pandangan kita pandangan nafsu. Walaupun ada dalil tapi penuh dengan nafsu. Tidak dapat melawan ijma' yang diputuskan, yang diraihkan oleh Allah dan diraihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara perlu kita pertajamkan benar-benar fiqhul waqi'. Keadaan-keadaan yang kita dapat memahami, ukuran yang berlainan dengan zaman Rasulullah, keadaan yang berlainan dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi asasnya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang wakil berlainan, masa waktu orang pun berlainan, tapi ada asasnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita pertajamkan dalam kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Pertajamkan fiqhul waqi', fiqhul shal, fiqhul jihad, fiqhul apa? Fiqhul syura, fiqhul ijma'. Kita kena faham detail betul. Kalau kita hanya memahami bersorangan tanpa membuat satu rujukan, maka kita akan berpandangan secara nafsu dan hawa nafsu. Kerana kita tidak memahami secara pendalilan. Daripada para ulama mengambil dalil, kita tidak memahami. Kita hanya memahami tekstual semata-mata. Tidak memahami secara nas yang betul-betul yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila kita memahami fiqh ini, kita akan merasa tawadhu dengan pandangan kita. Oh, itu syura, itu ijma'. Sebab saya sebutkan perkara-perkara ini di dalam berkaitan dalam suasana kita. Karena kita suasana orang yang memperjuangkan Islam, orang yang ingin berada dalam jamaah Islam, orang yang ingin meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan manhaj yang dibina oleh jamaah-jamaah Islam, yang mana diputuskan oleh para ulama yang berada dalam jamaah Islam. Apabila kita berada dalam tahap itu, kita menghormati rasa tawadhu dengan keadaan. Walaupun kita rasa kita jumpa dalil-dalil yang lebih, tapi keputusan dan dalil yang kita temui tidak boleh melampaui dan melebihi daripada ijma' yang telah diputuskan. Kerana ijma' telah diraihkan dalam Al-Quran dan telah diraihkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pertajamkan kita dalam berkaitan dengan fiqh. Fiqh solatnya, fiqh saumnya, fiqh jihadnya, fiqh siasahnya, fiqh tarikh siasi, pertajam. Dengan kita adakan berkaitan dengan kuliah-kuliah, berkaitan dengan usrah. Masukkan isi dan masukkan muqarrar dan sukatan dalam perkara-perkara ruang-ruang yang itu di antaranya. Yang keduanya dalam bulan Ramadan al-Mubarak ialah pertajamkan akidah. Pertajamkan akidah. Sebab kadang-kadang akidah kita ditembusi oleh pemikiran-pemikiran yang boleh mengganggu juga akidah. Sebab itulah kita pertajamkan akidah. Dulu kita memahami akidah kita melalui bilangan. Contohnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu bi nafsi. Kata-kata kita pergi di ceruk kampung, kita tengok orang tua kita duduk bilang. Dan kita naik kepada tahap yang baru, tak memahami tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita memahami wujud Allah? Sebab dalam kaedah kita sebagaimana yang telah dibuat oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, mengatakan setiap tidak semestinya sesuatu yang tak nampak itu tidak. Jelas bahawa Allah itu ada walaupun tidak. Jelas kita memahami bahawa Allah itu ada. Di mana-mana, di mana di atas ke, di sisi ke, itu bukan dalam ruang lingkup kemampuan kita untuk berfikir. Kita beriman bahawa Allah itu ada. Di mana-mana, itu bukan ruang untuk kita beriktikad. Dan bukanlah akidah kita untuk mengetahui di mana-mana. Kita hanya beriktikad adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertajamkan akidah. Sudut wujud, qidam, baqa, mukhalafatul. Bukan suatu ilmu akidah ini yang dibahas, yang dipimpin oleh imam-imam dan para ulama kita mengatakan ilmu qalb. Tidak. Ilmu ini penuh dengan dalil-dalil dan nas. Penuh dengan dalil-dalil dan nas daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujudlah dalam kitab-kitab Al-Imam Mubayhaqi berkaitan dengan asma' wa sifat, kitabnya asma' wa sifat. Berkaitan dengan akidah-akidah menunjukkan dalil-dalil yang baik, bahawa menunjukkan pengajian akidah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari
dan Abu Mansur Al-Maturidi ialah merupakan akidah yang dibina daripada zaman Rasulullah hingga pada zaman sahabat Nabi SAW, cuma dikembangkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Pertajamkan akidah kita dalam keadaan. Dan kita mengatakan akad pengajian ini kalau terdahulu tidak praktikal, itu satu pandangan orang-orang etis, orang-orang yang berfikiran logik semata. Yang ketiganya, tuan-tuan hadirin rakan-rakan muslimin dan muslimat yang dirahmati, pertajamkan ihsan kita. Pertajamkan ihsan kita dalam kita berada dalam sunnah Ramadan al-Mubarak. Apakah ihsan, tuan-tuan? Adakah ihsan ini baru ilmu? Adakah ilmu ihsan ini baru ilmu? Baik, sebagaimana ayat Al-Quran yang saya baca pada permulaan muqaddimah. Allah menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wattaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu. Bi ihsan radhiyallahu anhu. Dzalikal fawzul azim. Allah jelas. Allah mengatakan bahawa orang-orang yang terdahulu, generasi awal dari kalangan golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan ihsan, dengan amalan ihsan, radhiyallahu anhum wa radu. Allah meridai mereka dan dia memohon redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim, itulah satu perkara yang sangat besar, kejayaan yang besar. Jelas di sini fokus yang saya ingin ambilkan dalam ayat ini, bi ihsanin radhiyallahu. Ihsan ialah merupakan amalan daripada zaman Rasulullah, diteruskan zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ihsan, tuan-tuan hadirin? Ihsan telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang saya baca tadi, mentafsirkan ihsan yang ada dalam ayat tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril dalam hadis yang panjang, dalam hadis 40 ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dalam hadis-hadis yang banyak dalam Sahih Muslim yang mengatakan bahawa ihsan, mal ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa innahu fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu ihsan. Ihsan ialah kamu abdikan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu memandang keagungan dan kebesaran, terikat dan terjun di dalam hati. Sekiranya kamu tidak berkemampuan, berkeadaan berikut, kamu anggap dan kamu berkeyakinanlah bahawa Allah sedang memerhati keadaan. Ini ihsan. Abdi bukan hanya dalam bentuk tahap-tahap yang tertentu saja. Abdi ialah seluruh aktiviti hidup kita biarlah menjurus kepada Allah Subhanahu. Kita makan, kita berkawan, apa lagi? Kita berpolitik, menjurus kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih redha Allah Subhanahu. Itulah abdinya kepada Allah Subhanahu. Dan ihsan ini kadang-kadang ditinggal oleh generasi kita sekarang. Sedangkan ihsan inilah menjadi dinding kepada syariat, dinding kepada akidah. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok apabila orang menafikan syariat ataupun amalan-amalan Islami hanya berada pada tempat-tempat tertentu, upacara-upacara tertentu. Kita tengok jelas di parlimen ada salah seorang bertaraf PhD dan mendapat PhD dalam bidang tafsirnya, hebat melaut dikatakan, tetapi dalam masalah-masalah hukum pun menafsirkan mengikut hawa nafsu. Saya tidak berkatakan tentang secara tidak berdata. Saya mengatakan ada fakta dan ada data. Karena Nas mengatakan bahawa dia mempenterjemahkan bahawa kebaikan kita buat kebaikan, kejahatan tu biarlah. Sedangkan jelas dalam nahu, ilmu nahu pun wawul ma'iyah atau wawul atfi, dia tidak akan mengasingkan di antara satu sama lain. Apabila kita buat kebaikan, kita mesti wujudkan, menghilangkan kemungkaran. Bila kita buat sesuatu perkara yang baik, dalam masa yang sama kita mesti tinggalkan, hilangkan perkara-perkara kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu.
Ini kadang-kadang orang yang bertaraf PhD ataupun mendapat PhD dalam bidang tafsir tidak dapat memahami ayat tersebut. Coba mengasingkan ayat yang telah dijelmakan oleh Allah, bahawa ayat itu ayat yang bersama. Apabila kita menyuruh orang berbuat baik, dalam masa yang sama kita mesti menghalau orang-orang yang berbuat baik. Ini jelas dalam teks Al-Quran. Allah gandingkan ayat tersebut bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ayat ini digandingkan secara bersama, bukan berasing-asing. Jelas di sini seolah-olah untuk menghalalkan apa yang kemungkaran yang berlaku dalam suasana dan membangunkan kebaikan dalam masa yang sama perkara yang mungkar dibangkit. Ini perlu kita faham. Inilah di antara kekeliruan dalam kita memahami teks Al-Quranul Karim, yang mana kita tidak didindingi oleh sifat ihsan. Dan sebab itulah ihsan dia akan mendindingi perkara-perkara yang boleh mendatangkan keraguan dalam aktiviti hidup Islam. Bila kita ada ihsan, amalan ihsan, kita akan dapat memahami ini bukan daripada pemahaman Nabi, ini bukan daripada pemahaman Al-Quran. Ini adalah pemahaman nafsu yang dikeluarkan oleh mulut-mulut orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan juga ialah merupakan benteng kepada akidah. Sebab itulah kadang-kadang kita tidak dapat menguraikan akidah kita yang sebenar. Kita terambil akidah orang dan kita jadikan akidah. Kita ambil akidah Mujassimah, kita jadikan dia sebagai akidah. Oh, inilah akidah. Sedangkan akidah kita telah dibina oleh zaman Rasul, zaman sahabat Nabi, dan telah dikembangkan oleh imam-imam para imam salafus saleh dan para. Jelas dalam itu. Dan kita tengok orang yang mempertahankan akidah ini zaman berzaman, daripada Al-Imam Al-Balqi, Al-Man, Ibn Hajar Al-Asqalani, mempertahankan akidah. Akidah yang dibawa, yang dipimpin, yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma masa-masa yang terdekat itu telah dibuka jalan-jalan yang oleh orang yang keliru dengan akidah-akidah, yang terambil dengan akidah Mujassimah, yang terambil dengan akidah Mu'tazilah, yang terambil dan timurnya sekarang ambilnya akidah-akidah sekular, ambilnya akidah-akidah liberal, masukkan dalam akidah-akidah. Kita tidak tahu di manakah akidah kita di sini. Sebab itulah ihsan yang menjadi dinding penapis kepada pemahaman akidah. Itu di antara. Sebab itulah hadirin rakan-rakan muslimin dan muslimat yang dirahmati, pertajamkanlah dalam bulan Ramadan. Kerana ketiga-tiga ini, iman, ihsan dan Islam itu ialah merupakan agama. Kerana jelas dalam hadis yang terakhir, yang riwayat yang sangat akhir, dalam teks yang akhir, dalam matan yang terakhir, Rasulullah menyebut, qad ataakum Jibril yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya Jibril datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama. Jelas di sini ayat hadis yang menunjukkan ihsan, menunjukkan iman, menunjukkan Islam, ataupun dengan nama yang lain, menunjukkan syariat, menunjukkan akidah, menunjukkan tasawuf, ialah merupakan agama. Ketiga-tiga ini tidak boleh dipisah-pisah. Perlu difaham, perlu diambil keseluruhan. Sebab itulah Islam dibina dengan jasad. Islam tidak membina jasad semata. Islam membina jasad. Itulah di antara sedikit sebanyak hadirin rakan-rakan muslimin dan muslimat di dalam sekalian. Kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini. Pertamanya, pertajamkan syariat kita. Pertajamkan syariat kita supaya kita dapat memahami teks-teks tertentu. Jangan kita memahami teks dalam mengikut hawa nafsu. Kita membangkang mengikut hawa nafsu, seolah-olah kita dekat dengan dalil, padahal kita telah terkeliru dan tertipu dengan hawa nafsu kita sendiri. Sebab teks ijma' lebih tinggi daripada mana-mana, daripada mulut persoalan. Teks syura lebih tinggi daripada mana-mana sesuatu. Yang keduanya hadirin rakan-rakan muslimin dan muslimat, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang mendidik kita memahami akidah kita. Akidah kita, bahawa akidah yang menjadi tunjang dalam hidup kita, dalam perjuangan. Yang ketiganya hadirin rakan-rakan muslimin dan muslimat, carilah ilmu ihsan.
Ilmu yang mengajar, mendidik persoalan hati. Kadang-kadang generasi kita meninggalkan ilmu, seolah-olah memandang ilmu inilah ilmu qalb, ilmu yang membantu perkembangan tamadun. Sedangkan kalau kita melihat fakta-fakta dan data-data yang jelas daripada mukaddimah karangan Ibnu Khaldun mengatakan bahawa tokoh-tokoh inilah banyak mengembangkan tamadun Islam dalam membangunkan insan, membangunkan insan supaya insan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu. Jelas kita menunjukkan bahawa ilmu ini bukan ilmu qalb, ilmu yang terkebelakang. Ilmu inilah yang memberi pengembangan kepada pemahaman fiqh dan akidah kita. Jelas bahawa carilah ilmu ihsan atau pikiran ilmu tasawuf yang mengikut manhaj para ulama, terutamanya Al-Imam Nawawi. Ada manhaj melalui matan dia dalam kitab Bustanul Arifin. Manhaj Al-Imam Ghazali dalam berbagai-bagai kitabnya. Contoh antara kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin, kitab Mukashafatul Qulub, dan banyak orang. Syarilah, tuntutlah. Yang ketiga, yang keempatnya, terbinanya agama kita dengan tiga: Islam, iman, ihsan. Kencangnya salah satu bermakna kita orang yang tidak sempurna, orang yang cacat dalam hidup. Kita perlu jadi orang sempurna. Kita perlu jadi orang yang sentiasa berada dalam keadaan kesempurnaan. Binalah iman, binalah ihsan, binalah Islam. Dan jadikanlah kita sebagai orang yang sentiasa berada dalam pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.